Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam perbincangan, dalam pengajian teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran menggunakan kitab ini dan juga kitab ini. Dua kitab. Sebelum kita memulakan majlis, bersama kita menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan juga puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita membicarakan huruf ha. Kita ada lagi dua huruf ha dan juga ya. InsyaAllah kalau tidak ada aral melintang, kita akan habiskan juga pada hari ini untuk 3 dan juga 4 bar. Kemudian kita akan buat pusingan yang kedua, alif sampai ke ya, untuk yang 2 bar. Kemudian kita akan pusingan untuk kali yang ketiga, alif sampai ya, untuk 1 bar. Bar ni petak yang berwarna merah lah. Maknanya apa 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar? Bila sedikitnya kotak merah menunjukkan sedikitnya penggunaan isti'mal di dalam Al-Quranul Karim. Perkataan tersebut sedikit digunakan dalam Quran. Ini atas istiqra', atas kajian yang dibuat oleh pengarang kitab ini. Okey. Seperti mana tuan-tuan yang sedia maklum, kita bahagi kepada 3. Yang pertama Qamus Al-Quran, yang kedua teknik dan teknik terpilih, latihan teknik terpilih, dan yang ketiganya adalah perkataan seerti ataupun tadabbur Al-Quran. Okey. Tanpa melengahkan masa, saya terus untuk pergi pada muka surat 205. Huruf ha. Yang ada 4 ba adalah pada huruf ha, dal dan ya. Ni kata dasarnya, ha, dal dan ya. Kata dasar yang 3 ni, ha, dal dan ya, dia boleh pecah menjadi sampai 4 pecahan. Yang pertama dalam Quran menggunakan hada yahdi. Man yahdillahu fahuwal muhtad. Nampak tak? Juzuk apa? 9 Juzuk 9 6 lai juzuk 9. Bawah sekali. Tuan-tuan boleh lihat man yahdillah. Man yahdillah, siapa yang Allah Taala beri petunjuk, fahuwal muhtadi, maka dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Kemudian hudan adalah petunjuk, hidayat. Hudan atau hada yahdi, hidayatan pun boleh, hudan pun boleh. Okey? Dua-dua masdar, hudan, hidayatan. Jadi hudan ini adalah, kita dalam Quran pun ada surah Al-Baqarah awal-awal, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan, petunjuk, hidayat kepada orang yang bertakwa. Nampak Jadi maknanya hada yahdi verb, kata kerja. Hudan adalah isim masdar ataupun dipanggil noun, kata nama. Hada yahdi hudan. Satu lagi perkataan ihtada. Ihtada ni adalah mendapat petunjuk. Tuan-tuan boleh nampak perbezaan Hada, yahdi, sulasi, 3 huruf. Sulasi mujarrad, fi'il yang 3 huruf. Maksudnya memberi petunjuk.
Siapa yang Allah Ta'ala nak beri petunjuk, fahuwal muhtadi. Dia tak sebut fahuwal muhdi. Muhdi pemberi petunjuk. Fahuwal muhtadi. Daripada ihtada yahtadi ihtidaan muhtadan fahuwa muhtadin wa zaka muhtadun. Jadi ihtada ni maknanya mendapat petunjuk. Nampak? Man yahdillah, suratul A'raf juzuk 9, juzuk 9 6 lai bawah sekali. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang Allah Ta'ala beri petunjuk, maka dia akan mendapat petunjuk. Dalam suratul Isra pun ada man yahdillahu fahuwal muhtad. Nampak? Man yahdillahu fahuwal muhtad. Juzuk 15, 5 lai, 1 page. 5 lai plus 1 page atas sekali. Okey. Itu perbezaan. Tuan-tuan refer baliklah muka surat 14. Tengok muka surat 14. Kat mana tu? Kalau hada sulasi mujarrad tak disebut dalam muka surat 14 ni sebab dia kolom nombor 1 tak disebut sebab dia berubah-ubah isim masdar dia. Kemudian ihtada daripada wazan ifta'ala kolom nombor 5 muka surat 14. Tuan-tuan yang ada buku ni bukalah. Yang tak ada sila dapatkan dengan sesegera mungkin. Admin akan masukkan nombor. Tuan-tuan tengok dekat ruangan komen. Nombor 5. Ifta'ala yafta'ilu ihtada yahtadi. Nampak? Asalnya ifta'ala yafta'ilu ihtada yahtadiyu. Tapi Arab payah nak bariskan huruf ya ni. Dia matikan ihtada yahtadi. Bukan yahtadiyu. Asalnya yafta'ilu. Yahtadi. Jadi bila yahtadi, mana mendapat petunjuk. Terbeza dia. Kalau dia fi'il sulasi, hada memberi petunjuk. Ihtada mendapat petunjuk. Muhtadi dalam Quran, fahuwal muhtadi, dia isim fa'il. Itu isim fa'il. Orang yang mendapat petunjuk. Ni semua daripada 3 huruf tau. Ha, dal dan ya. Kena perhatilah elok. Kalau hada, yahdi, memberi petunjuk, memberi hidayat. Kalau ihtada yahtadi makna mendapat hidayat, memperolehi hidayat petunjuk. Okey. Hadiyun, hadiyun ni sembelihan korban. Dia binatang korban, sembelihan korban, binatang korban dipanggil apa? Udhiyah. Hamzah, dad, ha pedas, ya ta marbutah. Udhiyah. Dalam kitab fiqh ada babul udhiyah. Mana bab penyembelihan korban, apa syarat dia, rukun dia, lembu kena umur berapa tahun, macam mana nak sembelih, siapa yang wajib sembelih, siapa yang sunat sembelih, hukumnya apa, semua itu dalam kitab fiqh. Babul udhiyah. Al-hadiyu hadalia, al-hadiyu ini adalah daripada, kita tengok dalam bab udhiyah tak jumpa, sebab dalam bab haji. Al-hadiyu ni dalam bab haji. Mana binatang sembelihan korban yang dihantar untuk sembelih di Mekah. Nampak Yang dihantar untuk sembelih di Mekah. Sebab Nabi SAW, Nabi nak buat korban, Nabi wakilkan seseorang supaya Nabi hantar. Macam pos lah, hantar kambing ni, orang tu bawa pergi ke Mekah untuk sembelihan korban. Itu dipanggil hadiyu. Nampak hadiyu. Jadi berdasarkan hadis yang Nabi hantar sembelihan korban al-hadiyu ni pergi ke Makkah untuk sembelihan korban, maka Aisyah kata, aku tak nampak pun, aku tak dengar pun suatu perkara yang diharamkan oleh Nabi. Apa yang halal, halal. Apa yang haram, haram. Tak ada pun Nabi hantar terus jadi haram. Tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut, tak ada. Jadi sebab itulah ulama Syafi'i mereka mengambil dalil, iaitu hadis daripada Aisyah ni umum. Umum ni makna apa? Am. Umum. Tapi hadis daripada Ummu Salamah, apa, man arada an yudhhiya, siapa yang nak buat sembelihan korban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, hendaklah dia tahan kuku, jangan potong kuku, potong rambut, bulu semua tu. Hadis ni larangan Ummu Salamah. Hadis ni adalah khas. Hadis ini mentaqyidkan. Mentaqyid ni maknanya mengkaitkan, iaitu hadis tadi, hadis Aisyah umum, hadis Ummu Salamah
adik isteri Nabi juga, Aisyah pun isteri Nabi juga. Hadis Ummu Salamah yang kata falyumsik an sya'rihi wa azfari, iaitu mengkaitkan, mengkhususkan, menspesifikkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi sebab itulah mazhab Syafi'i kita, siapa buat korban boleh potong kuku, boleh potong rambut, tapi hukumnya makruh. Disunatkan jangan potong apa-apa. Rambut ke, bulu ke, kuku ke. Sebab apa? Sebab banyaklah hikmah dia. Tapi antara yang paling kuat dalam mazhab kita apa dia? Iaitu kita nak semua anggota badan kita terlepas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ada yang kata, ni nak kiaskan dengan haji. Haji kan orang tunaikan haji dekat Mekah tak boleh potong kuku, potong rambut semua. Jadi orang buat korban pun sama, nak kiaskan, nak sama ke hukum dengan Mekah. Jadi pendapatnya tak kuat. Sebab apa? Tak kuat. Sebab orang kat Mekah tak boleh pakai minyak wangi ketika ihram. Bukan kata kuku rambut je, minyak wangi pun tak boleh pakai. Kita boleh pakai minyak wangi, yang tak boleh potong kuku rambut je. Nampak? Jadi di sini kita nak bagi tahu apa tu? Al-Hadiyu. Dalam surah Al-Baqarah. Juzuk yang kedua 4 line plus 1 page. Ayat dia panjang Ayat dia panjang dalam setengah muka. Ayat dia mengenai dengan umrah dan juga haji. 4 line plus 1 page. Juzuk yang kedua itu cerita tentang haji sampai muka surat sebelah. 5 line juzuk yang kedua tentang haji juga, pergi Arafah, fa iza afattum min arafatin fazkurullah. Itu semua cerita tentang haji. Kemudian wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Space yang sebelah lagi cerita dekat tentang nafar awal, nafar thani. Okey. Jadi al-hadi ada dalam tu 4 line plus 1 page. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Lagi wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Famastaysara minal hadi. Cara nak benti dia gitulah. Al-had dari segi ilmu tajwid lah, ilmu tajwid. Al-hadi dia nak bunyi juga ya tu sikit. Tapi jangan al-hadi. Jangan tu lah. Famastaysara minal hadi. Qalqalah tetap bunyi dal. Macam mana pun tetap bunyi qalqalah al-hadi. Cuma dia tu bunyi sikit. Segi ilmu tajwid lah. Okey. Jadi hadiyun ni makna apa? Hadiyun ni makna sembelihan korban yang dihantar ke Makkahul Mukarramah. Ataupun binatang korban yang sembelih di Makkahul Mukarramah, itulah dinamakan sebagai hadiyun. Nampak perbezaan? Yang disembelih kat negara kita dipanggil udhiyah. Udhiyah. Sacrifice, pengorbanan. Pengorbanan dipanggil sebagai apa? Pengorbanan dalam bahasa Arab pengorbanan. Okey. Hadiyun makna sembelihan korban. Boleh Lagi apa lagi? Kita lihat pula muka surat 206. Huruf ha tak banyak dah. Huruf ha tak banyak. Mungkin pusingan yang kedua banyak. Sebab pusingan yang pertama tak banyak. Sebab yang ada 4 atau 3 bar tak banyak. Ada 2 je. Yang kedua adalah ha, lam, kaf. Muka surat 206. Ha, lam, kaf, iaitu halaka. Kata dasar dia ha, lam, kaf. Halaka yahliku makna binasa ataupun mati. Ini banyak wa tilkal qura ahlaknahum. Banyak tilkal banyaklah dalam Quran. Sebab tu dia takkan 3 bar. Halaka yahliku makna mati ataupun binasa. Kalau ahlaka yuhliku ihlakan wa muhlakan. Ahlaka yuhliku maksudnya membinasakan. Apa beza dia? Kalau halaka yahliku fi'il lazim. Apa fi'il lazim? Tidak ada maf'ulun bih. Mana contoh halaka halaka apa? Telah binasalah. Halakat al-qabilatu.
telah binasalah satu qabilah. Telah mati satu qabilah. Habis, tak ada maf'ulun bih. Tapi kalau ahlakallahu al-qabilata, ada maf'ulun bih. Itu perbezaan dia. Tuan-tuan kena refer muka surat 14. Okey. Tuan-tuan tengok kolom nombor 2. Af'ala yuf'ilu ahlaka yuhliku. Yang kolom nombor 2, nombor 3 tu selalunya memang ada maf'ulun bih. Itu dipanggil fi'il muta'addi. Okey. Kemudian yang seterusnya tahlukah. Dalam juzuk yang kedua juga tadi 4 line plus 1 page. Wala tulqu bi aidikum. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencapakkan. Wala tulqu apa? Juzuk yang kedua 4 line semuka. Tak istihadah tengok sekejap. Kita lihat 4 line semuka. Okey. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Betul lah? Wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan tangan kamu kepada kebinasaan. Maksud jangan kamu campakkan diri kamu ke ila tahlukah, kebinasaan. Untuk membinasakan diri kamu lah. Dalil tu dalil rokok tu. Siapa yang isap rokok, vape, itu nak hukum dia haram. Sebab dalil ayat Quran tu lah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kalau kita nak katakan dalil isap rokok ni sama seperti arak kerana dia memudaratkan, tak tepat. Sebab apa? Sebab arak memabukkan, rokok tak mabuk pun. Siapa isap rokok dia tak mabuk, isap vape dia tak mabuk. Tak ada pula orang isap rokok dia bunuh orang. Orang isap vape dia bunuh orang, tak ada pula. Kes berlaku macam tu. Dadah mungkin. Dadah mungkin kita boleh samakan juga dengan arak. Siapa minum arak, dia boleh berzina, dia boleh bunuh orang, dia boleh langgar orang naik kereta. Sebab apa? Sebab pengaruh alkohol. Dadah sama macam arak juga. Siapa yang mengambil dadah, dia tak kira dah. Ayah sendiri dia penggal kepala, dia bunuh mak sendiri, rogol anak sendiri. Lagi apa lagi? Macam-macam dia buat. Kerat 18 jiran sebelah. Macam mana boleh berlaku ni? Sebab pengaruh dadah. Tapi orang isap rokok tak pula macam tu. Jadi disebabkan itulah dalil rokok ni wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dalil nas al-Quran, janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Okey? Kalau kita nak kiaskan dengan arak, tak tepat. Arak mabuk, ini tak memabukkan. Jadi kita nak samakan apa tu? Nak samakan rokok ni. Jadi dalil ayat Quran je lah. Walau kita kata ayat Quran tadi turunnya pada orang yang berperang tu, nak berperang. Bukan kena mengena dengan rokok. Memang tak kena mengena dengan rokok. Sebab apa? Ayat Quran, kita kena tahu, dia bukannya khas. Dia adalah umum. Umum kepada sama jenis macam dia. Yang jenis macam tu, dia boleh. Jadi tak boleh kita kata zihar. Zihar ni surah Al-Mujadalah, zihar ni zaman Nabi dulu. Zaman sekarang tak boleh lah sama. Tak boleh lah. Dia kisah tadi turun asbabun nuzul zaman Nabi. Tapi zaman sekarang siapa yang buat perkara yang sama, hukum dia sama juga. Okey. Tahlukah, mahlikun. Itu maknanya kematian, kebinasaan. Habis huruf ha, kita terus masuk huruf ya. Allahu Rabbi, huruf ya huruf yang terakhir lah huruf ya ni. InsyaAllah huruf ya ni huruf terakhir. InsyaAllah esok kita akan buat
second round, iaitu pusingan yang kedua untuk yang 2 bar sahaja. Kerana 2 bar ni banyak. Kemudian barulah kita buat pusingan yang ketiga untuk 1 bar. Tapi tuan-tuan, apa yang kita belajar ni, untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita belajar ni, tuan-tuan kena ingat dulu. Macam saya sebutkan hari ni, ada berapa huruf kata dasar. Okey, dia pecah lagi kepada berapa, 3, 4. Tu kena ingat tu. Sebab itu yang selalu digunakan. Kalau tuan-tuan nak ingat, saya nak ingat yang 1 bar je. 1 bar ni jarang guna. Mungkin sekali, mungkin 2 kali. Buat apa kita nak ingat benda yang sekali 2 kali? Ingat yang benda yang paling banyak datang dalam Quran. Itu yang penting. Okey? Jadi apa yang saya utarakan sebelum ini daripada alif, bersama Ustaz Anggah. Ustaz Anggah pun dah sebut alif sampai huruf apa, waw ke apa sebelum ni. Saya ambil bahagian dia, sambung lagi. Itu yang kena ingat. Jangan tuan-tuan kata, oh tak apalah, lepas ni kita nak ingat. Bukan, sekarang ni kena ingat sebab ini yang selalu digunakan. Kita lihat yang 3 bar daripada ya dalia, yadun. Ya dalia. Ya dalia ini adalah yadun. Yadun tu apa? Tangan. Jamak dia ID, iaitu tangan juga. Tangan-tangan. Ataupun yadun ni boleh kita kata kuasa. Macam Nabi kata, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang terlihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apa tangan? Dengan kuasa dia lah. Kalau tak boleh, baru fabilisan ni, dengan lidah dia, dengan dakwah. Tak boleh, benci dalam hati. Nampak tak? Dan yadun ID ni kita baru je bincang tentang rokok ni. Wala tulqu biaidikum biaidikum. ID itulah plural, jamak kepada yadun. Nampak Dan ID ni juga ada dalam Quran, dalam ayat wudu. Ayat wudu ni panjang agak separuh muka, satu page, satu ayat separuh page. Dekat juzuk apa, juzuk yang ke-6, 1 lay, 2 lay, 3 lay plus 1 page. 3 lay, juzuk ke-6, 3 lay plus 1 page ayat atas sekali. Tuan-tuan lihatlah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Nampak? Wa aydiyakum, tangan-tangan kamu. Okey? Kemudian ini agak rumit. Tuan-tuan perlu perhatikan, renung untuk ya, sin dan ra. Okey. Perkara yang pertama adalah yassara. Apa maksud yassara? Yassara ini adalah memudahkan. Kalau tuan-tuan refer muka surat 14, dia kolom nombor 2. Makna memudahkan. Apa kolom nombor 2 tu? Kita dah bagi tahu tadi, iaitu dia verb fi'il yang mesti selalunya ada maf'ulun bih. Memudahkan apa? Memudahkan urusan. Memudahkan apa? Memudahkan perkara yang rumit. Jadi memudahkan, memudahkan itulah dinamakan yassara yuyassiru taysiran. Okey. Tayassara yatayassaru tayassuran. Tayassuran iaitu menjadi mudah. Yang mudah makna menjadi mudah. Jadi semua daripada yasin ra tu kena ingat. Famas tais faqra'u ma tayassara minal Quran dalam suratul Muzammil. Faqra'u dan suratul Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah daripada Quran. Faqra'u ma tayassara minhu, bacalah apa yang mudah daripadanya. Okey. Jadi kalau kita lihat di dalam ini perbahasan agak panjanglah. Saya pun nak sebagai pengetahuan umum. Nanti kita bincanglah dalam bab lain pula
Sekarang sebagai pengetahuan umum, ayat ni faqra'u dalam suratul Muzammil juzuk yang ke-29. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah dalam Quran. Mazhab Hanafi ambil dalil ni, tak perlu kita baca Fatihah dalam solat. Tak perlu baca Fatihah. Cukup apa yang mudah pada Quran. Baca inna a'tainakal kautsar, cukup ah. Tak perlu baca Fatihah setiap rakaat. Dalil suratul Muzammil ayat terakhir ni, faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca apa yang mudah dari Quran. Dalam hadis Nabi kata apa tahu? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak sah semayang bagi orang yang tak baca Quran. Tak sah tak baca Quran pula. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak sah semayang bagi orang yang tidak membaca Ummul Kitab. Makna setiap rakaat kena baca semayang Al-Fatihah. Jadi mazhab Hanafi kata hadis tu la solata, tidak ada semayang. Tak ada tu maksud tak sempurna semayang, bukan tak sah. Dalam mazhab Syafi'i kata tak sah semayang. Kemudian dia jawab lagi mazhab Hanafi, dia kata apa tau? Dalam Quran dengan hadis mana lagi tinggi? Quran lagi tinggi jadi Quran ni mutawatir. Yang hadis tadi la solata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, itu hadis ahad. Hadis ahad, hadis mutawatir tu apa beza dah? Itu panjang pula tu nak cerita tuan-tuan. Tapi tuan-tuan ingatlah hadis ahad ni maksudnya rendah daripada mutawatir. Mutawatir ni apa? Orang tak boleh tipu lah. Contoh saya bagi tahu tuan-tuan. Dekat Mekah ada Kaabah. Orang kafir dia percaya tak? Dia tak pernah pergi apa Mekah. Dia percaya tak? Dia percaya. Sebab apa percaya? Semua setiap tahun orang pergi Mekah tunaikan haji. Cuma tahun ni orang tak pergi tunaikan haji sebab Covid. Jadi semua dah tahu dah, masuk TV semua. Package haji beribu berjuta orang pergi setiap tahun. Takkan orang nak tipu dah. Dekat Mekah tak ada Kaabah. Nampak? Itu mana mutawatir. Tak mustahil lah kalau orang kata benda tu dusta. Sebab memang dah nampak. Contohnya kita kata di Malaysia ni ada menara tertinggi tau. Nama dia KLCC. Saya dengar ada di depan dekat dataran Merdeka nanti ada satu bangunan menara yang nombor 3 tertinggi di dunia. Tapi tak siap lagi 2023 baru siap. Jadi kalau contohnya itu benda tak ada lagi. Sekarang kita kata KLCC. KLCC ni ada di Malaysia. Nombor berapa yang tertinggi? Tak tahulah nombor berapa Tapi nak bagi tahu KLCC ni menara berkembar. Ada di Malaysia. Agak-agak orang kat Jepun, dekat Indonesia percaya ke? Semua percaya. Orang tak pernah datang Malaysia pun dah mutawatir. Anak dia belajar Malaysia, anak saudara duduk Malaysia, semua tahu KLCC. Menara berkembar. Semua tahu. Jadi benda tu tak boleh kata memang tak ada KLCC kat Malaysia, tak boleh kata. Itu nama mutawatir. Maknanya tak boleh nak dusta lah. Contohnya kita kata bank di Malaysia ni, di dunia ni ada bank Maybank. Agak orang kata, mana ada bank Maybank? Tak pernah dengar pun. Tak ada, semua biasa dengar. Indonesia apa ada bank Maybank? Maybank ni memang dah tersohor. Jadi kata, Maybank tak bisa dengar pun. Jadi kalau nak kata tak ada bank Maybank, itu satu benda mustahil. Sebab apa? Semua dah tahu. Itulah namanya mutawatir. Tak boleh nak dustakan. Bila orang kata, masuk duit kat mana? Saya masuk duit kat Maybank. Orang tak tanya, Maybank mana ada? Tak ada. Itu namanya mutawatir. Jadi bila sebut dalam Quran, itu nama mutawatir, tak ada orang nak dustakan. Cerita orang kafir cerita lain lah. Dia tak percaya Quran. Tapi tak apa, orang Islam tak ada yang kata, dia tetap akan membenarkan hukum Al-Quranul Karim. Jadi sebab itulah mazhab Hanafi dia kata apa? Dalam hadis ahad ni rendah daripada mutawatir. Hadis ahad kata tak ada solat bagi orang yang tak baca Al-Fatihah. Quran yang lebih tinggi, dia tak kata tu pun, dia kata faqra'u ma tayassara minal Quran. Nak baca apa yang mudah daripada Quran. Nampak tak?
Jadi sebab itu bagi dia sembahyang sah. Orang tak membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat sembahyang. Sebab apa kita sebut perbincangan tu? Sebab asal daripada perkataan tayassara dalam Quran, faqra'u ma tayassara, apa yang mudah. Tayassara tu apa yang kita panggil apa? Yang mudah ataupun menjadi mudah. Tayassara. Tuan-tuan refer muka surat 14. Tayassara daripada kolom nombor 8, muka surat 14. Tuan-tuan kena balik selalu. Macam kalau tuan-tuan baca Quran, bila kisah Nabi Musa, tuan-tuan baca je kisah Nabi Musa. Sebenarnya dia ada kaitan dengan surah lain. Surah lain pun ada surah kisah Nabi Musa. Macam kita bincang semalam lah. Kita sambung hari ni insya-Allah. Nanti sesi yang ketiga. Semalam suratul A'raf kisah Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israel. Surah Al-Baqarah kisah Nabi Musa bersama Bani Israel. Suratul A'raf kisah Nabi Musa bersama Bani Israel. Kisah yang sama. Cuma ada penambahan dan juga perbezaan. Itu kena belak depan belakang, belak depan belakang. Tak buka lagi suratul Namli, tak buka lagi suratul Qasas. Semua ada kisah Nabi Musa. Suratul Qasas kisah Nabi Musa daripada baby sampai naik remaja, sampai dia bunuh orang ni maknanya dia tumbuk orang, dia tampar sampai mati orang tu, lari pula ke Madian. Bila lari ke Madian, jumpa anak perempuan Nabi Syuaib. Anak perempuan Nabi Syuaib, ayah dia recommend kahwin dengan anak dia. Lepas kahwin dengan anak dia, letakkan syarat kena kahwin dulu, kena kerja dengan dia dulu 8 tahun 10 tahun. Kemudian baru boleh berkahwin. Lepas berkahwin hijrah lagi. Jadi semua ini suratul Qasas diceritakan secara detail. Setiap Quran kita kena belak depan, belakang, tengah. Begitulah juga kitab kita ni. Bila muka surat 208, tuan-tuan refer balik muka surat 14. Tayassara daripada perkataan tafa'ala yatafa'alu, tayassara yatayassaru, kolom nombor 8. Boleh maknanya menjadi mudah. Selalunya nombor 8 ni dia tak ada maf'ulun bih. Tak ada maf'ulun bih. Contoh, tak ada maf'ulun bih. Tawadda'a, tafa'ala, tawadda'a Zaidun, telah berwudu oleh Zaid. Tak ada maf'ulun bih pun. Lagi apa? Takallama Zaidun, telah bercakap Zaid. Ma'a Muhammadin, bersama dengan Muhammad. Tak ada maf'ulun bih pun. Okey. Selalu tak ada maf'ulun bih lah. Macam ni, tayassara faqra'u ma tayassara minal Quran. Tak ada maf'ulun bih, terus huruf jar minal Quran. Nampak tak? Kemudian istaisara yastaisiru istisaran, yang mudah didapati. Ini surah yang kita bacakan tadi mengenai haji dan umrah tadi tu. Maksudnya itu hadiyun. Inilah ayat dia. Famastaisara minal hadi, apa yang mudah didapati. Apa yang mudah didapati daripada hadiyun, binatang korban. Nampak istaisara yang mudah, yang mudah didapati. Yusrun, mudah. Yusrun. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Nampak? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Indahnya bahasa Quran ini, tuan-tuan. Nak bagi tahu satu perkara. Fa inna ma'al usri yusran. Tuan-tuan nampak Fa inna ma'al al-usri. Al-usri tu apa dia? Ma'rifah. Ma'rifah tu apa? Alif lam. Tu al-usri. Yusra nakirah. Kemudian Quran repeat lagi sekali lagi. Inna ma'al usri yusra. Al-usri tu ma'rifah juga. Al-usri.
Yusrun nakirah. Nakirah tak ada alif lam. Al-usri ada alif lam. Jadi dalam bahasa Arab, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, bila mana dua perkataan yang sama, tuan-tuan catat sekali, dua perkataan yang sama, diletakkan ma'rifah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bila diletakkan alif lam, kalimah yang sama itu bermaksud kesusahan yang sama. Kesusahan yang sama. Tetapi bila mana nakirah datang dua perkataan yang sama dan dia berbentuk nakirah, bermaksud kesenangan itu kesenangan yang berlainan. Tuan-tuan nampak Sesungguhnya bersama dengan kesusahan ada kesenangan. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan ada kesenangan yang lain. Jadi maksudnya maksudnya apa? Kesenangan ni Allah Ta'ala bagi banyaklah kesenangan yang lain. Okey. Tuan-tuan nampak bahasa ayat Quran, indah bahasa Quran. Alif lam je pun. Alif lam sahaja yang membezakan dia. Jadi maksudnya kesusahan ni kesusahan yang sama. Cuma kesenangan tu Allah Ta'ala bagi dua kali ganda. Dengan syarat kena bersabarlah. Seterusnya tuan-tuan lihat pada tak habis lagi tu. Maisarah. Maisarah ni bukan yang nama orang. Nama orang ada juga Maisarah. Maisarah nama orang lelaki ni. Yang bersama dengan Nabi dalam buka bisnes. Kan Nabi Rasul Mal, Nabi ambil modal daripada Khadijah radhiyallahu taala anha. Nak pergi berniaga kat mana tu? Nak berniaga ke Syam. Jadi bersama dengan Nabi, ia akan report semua perbuatan Nabi, amanah ke tidak Nabi dan sebagainya. Siapa dia? Khadijah hantar seorang lagi, nama dia Maisarah. Teman Nabi. Maisarah ni akan report, bagi laporan. Jadi itu nama dia Maisarah. Tapi di sini Maisarah ni maksudnya adalah masa yang mudah, masa yang senang. Maisarah. Sebab itu dalam Quran ada disebutkan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ayat ni penting tau. Juzuk ke berapa ni? Ini adalah juzuk yang ketiga, Suratul Baqarah, juzuk yang ketiga, 3 lai. Di juzuk yang ketiga, tuan-tuan buka 3 lai. Tuan-tuan akan nampak di situ ayat riba. Di bawah ayat riba tu cerita tentang hutang. Kemudian page yang sebelah dia cerita tentang hutang. Satu muka satu ayat. Cerita tentang hutangnya. Nak sebab apa? Nak cerita hutang banyak sangat ni. Sebab manusia tak terlepas dari hutang ni. Tambah-tambah zaman sekarang ni. Lagilah. Lagilah. Zaman sekarang ni lagi tak dapat tidak mesti nak buat apa pun hutang. Beli rumah hutang. Beli kereta hutang. Disebut sebagai loan. Loan ni bahasa English, bahasa Arabnya ataupun bahasa Arab dipanggil qardun. Qardun. Bahasa Melayu dipanggil pinjaman. Tapi dalam Islam itu dipanggil riba lah. Dia tak panggil loan, dia panggil pembiayaan. Pembiayaan. Pembiayaan ni apa? Bank yang beli, kita beli daripada bank. Bukan bank bagi pinjam. Itu jadi riba. Kalau bank yang bagi pinjam jadi riba. Tapi kalau bank beli, kemudian dia jual pula kat kita dengan harga berapa pun tak apa. Tak jadi masalah. Macam mana contoh yang mudah ya? Tuan-tuan beli motor harganya 10,000. Tak ada duit cash. Minta pinjam ke bank. Jadi, bank bagi pinjam dekat tuan-tuan. Duit bank bayarkan. Duit beli motor. Tapi tuan-tuan kena bayar 13,000 kat bank. Itulah nama riba, pinjam. Tapi ada satu lagi akad, dipanggil akad pembiayaan tu. Macam mana tu? Bank yang beli dulu. Tuan-tuan nak beli motor harga 10,000. Tuan-tuan bagi tahu bank. Bank pun belilah 10,000. Kemudian bank akad jual dengan tuan-tuan dengan harga 13,000 ataupun 14,000. Bolehlah. Sebab dia jual, bukan dia pinjam. Nampak tak?
Itu perbezaan akad. Dia banyak lagi sebenarnya akad ni, bukan itu saja. Ada apa? Akad ila kita panggil al-musyarakah. Kemudian akad apa lagi? Al-murabahah. Banyaklah. Tuan-tuan boleh lihat dalam Fiqhul Buyu' Maulana Taqi Al-Osmani, boleh baca, tengok. Bagus, baca, tengok. Dan Fiqh Al-Mu'asarah yang semasa ada cerita benda tu semua. Tuan-tuan boleh lihat di sana lah. Okey. Maisarah ni maksud senang. Jadi wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah. Sekiranya zu usrah, orang tersebut dia susah, fanadhiratun ila maisarah, berilah tempoh kat dia sampai dia waktu senang nak bayar hutang. Nampak? Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu sedekah ni apa? Kamu halalkan je lah, tak bayarlah. Hutang berapa ribu? 1,000 ringgit. Kita tengok dia pun susah je. Anak ramai, susah. Sepatut kena bayar. Ujung bulan ni kata nak bayar 1,000 balik. Tengok dia makin susah lagi. Nak tekan dia kesian pula. Jadi bagilah tempoh. Tak apalah. Saya bagi tempoh 3 bulan lagi, nanti bayarlah. Okey. Itu pun bagus. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Kamu halalkan, itu lagi baik. Tak payah bayarlah. Allah Ta'ala bagi balasan lebih baik kepada kamu. Sebab kamu halalkan hutang orang. Nampak? Halalkan hutang orang, Allah Ta'ala bagi lagi baik pada berbanding benda yang kamu halalkan, hutang yang kamu halalkan, Allah Ta'ala akan bagi lebih baik lagi kepada kamu satu perkara, satu benda. Nampak? Inilah antara perkara yang sunat lebih afdal daripada perkara yang wajib. Apa tu perkara sunat lebih afdal daripada perkara yang wajib? Saya nak bagi tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut perkara yang wajib, tak ada satu ibadat pun mengatasi perkara yang wajib. Contohnya tuan-tuan tanya kepada saya, puasa bulan Ramadan dengan puasa sunat hari Arafah, mana lebih afdal? Puasa sunat hari Arafah diampunkan dosa 2 tahun tau. Setahun selepas dan setahun sebelum. Puasa bulan Ramadan sebulan. Puasa sebulan. Jadi mana lebih afdal, puasa satu hari Arafah diampunkan 2 tahun dengan puasa pada bulan Ramadan? Puasa bulan Ramadan lebih afdal kerana puasa Ramadan adalah puasa yang wajib. Puasa Arafah puasa yang sunat, walaupun pahalanya sangat besar ataupun ganjaran yang mengatasi pahala-pahala sunat, pahala puasa sunat yang lain. Nampak? Sebab dalam hadis yang lain, siapa yang buka puasa bulan Ramadan satu hari saja dengan sengaja, dia qadaklah seumur hidup dia puasa setiap hari semata-mata untuk menggantikan satu hari puasa bulan Ramadan yang dia tinggalkan dengan sengaja. Dengan sengaja, maknanya tak ada sakit apa-apa pun. Maka tak akan sama. Mana lebih afdal puasa fardu Ramadan ni? Okey. Tuan-tuan tanya, puasa sembahyang fardu Zuhur dengan solat sunat duha 12 rakaat. Fardu Zuhur 4 rakaat je. Solat duha yang kamu buat 12 rakaat, mana lebih afdal? Sembahyang Zuhur 4 rakaat lebih afdal. Sebab apa ya? Sebab sembahyang fardu itu paling tinggi. Tak ada yang ibadat sunat boleh mengatasi ibadat fardu. Nampak setakat tu? Okey. Sekarang ni saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan juga puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah. Ada beberapa situasi yang mana perkara sunat mengatasi jauh lebih berbanding ibadat fardu. Antaranya apa? Antaranya tuan-tuan,
azan Zuhur, lepas tu tuan-tuan ambil wuduk selepas azan Zuhur, itu wajib. Sebab lepas Zuhur, tuan-tuan mesti ambil wuduk nak sembahyang Zuhur. Tak kira lah waktu bila pun. Itu memang wajib. Tuan-tuan ambil wuduk sebelum azan Zuhur, tak wajib. Sebab tak masuk Zuhur lagi. Tapi ambil wuduk sebelum daripada azan Zuhur, itu lebih afdal berbanding tuan-tuan mengambil wuduk selepas azan Zuhur yang mana hukumnya wajib. Nampak? Tuan-tuan kalau tak faham, tak sempat, tu repeat baliklah saya cakap tadi. Contoh yang kedua. Siapa yang memberi salam, hukumnya sunat. Assalamualaikum, sunat. Menjawab salam, hukumnya wajib. Waalaikumsalam. Memberi salam yang hukumnya sunat adalah lebih afdal berbanding orang yang menjawab salam yang mana hukumnya wajib. Nampak tak? Ada beberapa situasi yang mana dikecualikan hukum asal. Itu dipanggil likulli qa'idatin mustasnayat. Bagi setiap qaidah ada pengecualiannya, ada exceptionnya. Tuan-tuan tengok secara umum perkara yang fardu lebih afdal, lebih baik, lebih aula daripada perkara yang sunat. Tetapi ada beberapa situasi yang kecil, ada pengecualian. Perkara yang sunat jauh lebih afdal daripada perkara yang wajib. Tuan-tuan tahu sunat khitan. Kalau orang utara panggil masuk jawi. Khitan ni, kalau kita sunat sebelum balik, khitan sebelum balik, itu hukumnya sunat. Yang wajibnya bila? Wajib lepas balik. Balik wajib khitan. Tapi tak akan nak khitan ketika balik, malu pula. Jadi nak bagi tahu berkhitan sunat sebelum daripada balik, walaupun dia sunat, itu lebih afdal, lebih baik daripada balik baru nak khitan, baru nak sunat. Nampak? Pada ketika itu dah wajib. Ketika balik. Lagi apa lagi? Dalam ayat yang kita bincangkan sekarang ni, maisarah. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Orang yang berhutang kita, dia susah, kita bagi dia setempoh ila maisarah, sampai waktu dia senang, masa senang untuk bayar. Okey. Sekarang ni saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan. Memberi hutang itu hukumnya adalah sunat. Betul Memberi hutang hukumnya adalah sunat. Membayar hutang itu hukumnya adalah wajib. Bayar hutang hak orang lain, mesti wajib bayar. Jadi memberi hutang adalah lebih afdal daripada orang membayar hutang. Nampak Memberi hutang sunat, tak wajib. Tapi kalau saudara kita dah dekat nak mati dah, lapar, itu jadi wajib lah bagi hutang. Dia nak dahaga sangat ni, tak makan minum seminggu dah. Kita ada duit poket RM50, tak bagi pun RM10 kat dia untuk belilah makanan, minuman, tak bagi pun. Kita berdosa sebab hukumnya wajib. Dah tengok dekat nak setengah mati dah dia, tinggal nyangu-nyangu ikan lah. Bahkan kita yang kena belikan untuk dia sepatutnya makanan, minuman, secepat yang mungkin bagi dia makan. Hukumnya wajib. Bagi pinjam ketika itu, bagi hutang. Tapi dalam ayat yang berikutnya, Quran kata apa? Wa antasaddaqu khairul lakum, kamu halalkan lebih baik. Menghalalkan hutang hukumnya sunat. Menghalalkan hutang hukumnya sunat. Membayar hutang hukumnya wajib. Nampak tak? Tuan-tuan bagi hutang kepada seseorang nak bayar balik hutang tu wajib. Tapi tuan-tuan kata aku halalkanlah hutang. Halalkan tu sunat. Tapi sunat mengatasi jauh lebih daripada perkara yang wajib. Banyak lagi lah. Ini semua tuan-tuan kena buka lah dalam kaedah fiqah. Tuan-tuan akan jumpa benda-benda ni. Banyak lagi. Lepas daripada ayat riba ni, ayat hutang, Allah Ta'ala cerita satu page muka surat, penuh satu ayat cerita tentang hutang, juzuk yang ketiga, 3 lai plus satu muka surat. Sebab apa panjang sangat ni? Sebab hutang ni penting lah. Boleh bawa pergaduhan, boleh bawa pembunuhan, boleh bawa dendam kesumat. Sebab tu diceritakan panjang.
Tapi bukan wajib nak ikut Quran cara nak hutang tu. Itu sebagai irsyad. Irsyad ni maksud apa? Irsyad ni maksudnya ini adalah petunjuk yang Allah Ta'ala bagi. Kamu ikut cara yang Quran bagi, insya-Allah tak akan berlaku pertelingkahan, tak akan berlaku pertengkaran lidah, tak akan berlaku pergaduhan, bermasam muka sampai bila-bila sekiranya kamu ikut aturan yang diberikan dalam Quran. Tapi kalau tak nak ikut, tak apa, tak jadi masalah. Sebab dia bukan wajib. Dia satu cara yang Quran tunjuk supaya nak mengelakkan kemudaratan ataupun mengelakkan berlaku kecurangan ataupun berlaku perkara yang tidak diingini pada masa yang akan datang. Sebab duit ni tak boleh kira. Orang kata tak apa, saya bayar esok ni sampai tahun depan. Sebab duit jangan main-main. Walaupun RM50 je pun, tapi jangan main-main. Bila sebut tentang hutang, orang nak bayar payah. Nak minta memang manis mulut, nak bayar memang cukup susah. Okey Speaker bergerak. Oh, bising sikit. Okey, tak apa. Nanti kita tengok boleh. Kemudian yang seterusnya, lepas daripada ayat hutang, Quran di akhir surah Baqarah tu, Quran datangkan pula ayat ar-rahan. Ar-rahan ni apa? Ar-rahnu. Kita ada bank ar-rahnu. Ar-rahnu ni mana gadaian. Quran cerita juga dekat separuh muka cerita tentang gadaian, satu ayat atau satu ayat lah, cerita tentang hukum gadaian dalam muamalat. Okey. Kemudian yasirun tu makna yang mudah. Yasirun ni kita panggil apa? Sifat musyabbahah, yang mudah. Yasir, perkara ni apa? Basit. Yasir, perkara ni yasir, mudah. Perkara yang mudah. Okey, urusan yang mudah, yasir. Sifat musyabbahah. Yusra tu kita panggil apa? Yusra ni ada dua makna. Yusra ni makna kiri pun boleh. Kiri. Kalau kanan dipanggil yumna. Yadul yumna, tangan kanan. Yadul yusra, tangan kiri. Yusra juga ada memberi makna yang paling mudah. Dia adalah isim tafdil. Tuan-tuan kalau belajar Nahu, dalam Nahu, ini kita ada depan saya ni ada buku sorof, Tasrif Al-Fatih. Dia ada Nahu Al-Fatih. Tuan-tuan dapatkan di sana ada cerita tentang isim tafdil. Ismu tafdil. Isim tafdil ni atas wazan untuk perempuan muannas atas wazan fudla ataupun fu'ala. Maka di sini yusra, fu'ala, maksudnya yang paling mudah. Kalau lelaki atas wazan af'alu ataupun muzakkar af'alu, iaitu aisaru, aisar, yang paling mudah. Okey. Maisir adalah judi. Bukan maisarah. Maisarah tu maknanya waktu yang senang. Tapi waktu yang free lah. Kalau maisir, dia makna lain, judi tu. Maisir. Dalam Quran ada ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab. Ayat ini nak menyatakan hukum qat'i. Hukumnya segala arak dan juga judi haram keseluruhannya. Sebab pada awal-awal ayat surah Al-Baqarah diceritakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka tanya kepada kamu wahai Muhammad mengenai arak dan juga maisir, judi. Maka Quran kata apa? Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi katakan wahai Muhammad, iaitu pada arak dan juga judi ada dosa. Berdosa. Ismun kabirun, dosa yang besar. Wa manafi'u lin-nas, dan juga ada beberapa manfaat. Judi pun ada manfaat, arak pun ada manfaat. Quran cerita. Kemudian Quran bagi tahu apa?
Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi harus diingat, kemudaratan dosa lebih besar, lebih mudarat berbanding manfaat yang kamu dapat pada judi dan juga arak. Apa manfaat arak dan juga judi ni ya? Arak ni, kalau tuan-tuan buka bisnes arak, dapatlah untung. Manfaatlah tu untung dia tu. Manfaatlah untung dia tu. Tapi implikasi dia amat buruk. Merosakkan masyarakat. Nampak? Menyebabkan orang saling bunuh-membunuh sebab arak. Sebab tu Quran kata memang ada manfaat arak, tetapi kemudaratannya lebih besar. Pada judi pada manfaat pertaruhan. Tuan-tuan main judi kemudian dapat 10 juta. Hui, kaya tuan-tuan, manfaat lah tu, dapat duit. Tapi harus diingat, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, bila bermain judi dia ada satu ketagihan. Dia ada apa? Satu ketagihan. Dan ketagihan ini yang membuatkan tuan-puan yang biasa bermain judi akan terus bermain judi. Sebab tuan-tuan tak akan puas. 10 juta dapat, nak try lagi, mentah dapat lagi tinggi 20 juta pula. Itu sifat manusia. Sebab tu Nabi kata, lau kana li bani Adam zahaban min wadin. Lau kana li bani Adam wadiyan min zahab la ahabbu an yakuna lahu thaniyan. Kalaulah anak Adam ni ada satu lombong emas dah, 7 keturunan pun cukup untuk makan minum. Tak cukup, bagi dia tak cukup lagi. Nak cari lombong emas yang kedua. Jadi sebab itu sifat manusia. Itu adalah apa? Sifat manusia, tamak. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini ada baki dua huruf lagi kata dasar. Ya, mim, nun dan juga ya, waw, mim. Tak sempat habis juga. Sebab sekarang pun dah, saya tengok sekarang pun dah 9.45. Bila 9.45 ni kita dah ambil masa 1 jam dah, lebih sikit. Jadi insya-Allah esok kita sambung 2 huruf ni dan kita masuk pusingan round yang kedua untuk bar yang petak yang ada 2 bar. Maknanya jarang-jarang digunakan. Tapi kalau 1 bar itu kadang-kadang. Okey. Lagi cukup sekadar itu. Saya rasa apa yang disampaikan ini mungkin apa yang kekurangan, saya mohon maaf lah. Kerana itu kemampuan yang mampu untuk saya sampaikan. Dan terus saya serahkan majlis ini kepada Ustaz Agong yang akan mengambil bahagian beliau dalam menggunakan kitab merah ni. Latihan amat penting latihan ni. Jadi kita jemputlah Ustaz Agong, falyatafaddal ma'jurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh sambung kembali latihan kata dasar Al-Quran menggunakan kitab merah ni. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang belum mempunyai kitab ni, sila dibeli. InsyaAllah berguna bagi tuan-tuan dan puan-puan semua, bermanfaat untuk kita mempelajari bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semalam kita dah habiskan latihan pada muka surat 23, iaitu kita mencari perkataan yang mempunyai kata dasar ha, dal dan ya. Hari ini kita masuk pada muka surat 24.
kita kena cari perkataan yang mempunyai kata dasar ra, hamzah dan ya. Perkataan ra, hamzah dan ya dari perkataan-perkataan dari ayat-ayat bawah ni. Cuba kita cari dalam kamus dulu. Ra, boleh di sini, boleh tuan-tuan cari di kamus kata dasar di buku yang hijau ni. Ada sana tu bahagian kamus kata dasar. Boleh dicari sana. Ra, hamzah dan ya. Ni. Ni banyak ni perkataannya. Ra, hamzah dan ya. Kita kena cari dalam ayat ni, dalam ayat-ayat di bawah ni, mana perkataan yang mempunyai kata dasar ra, hamzah dan ya. Sama ada maksud dia adalah perkataan di bawah ni. Ni kan perkataan yang mempunyai kata dasar ra, hamzah dan ya. Kita carilah perkataan ni dalam ayat-ayat yang tersenaraikan di sini. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita cuba try terus. Okey. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa idz qultum, dan ketika, dan ingatlah ketika. Idz tu semalam macam semalam, ketika. Qultum Qultum, kita dah pernah belajar yang ni. Qultum. Qul, ini makna dia berkata. Tum ni simbol untuk fa'il, ramai kalian. Wa idz qultum, dan ingatlah ketika. Ketika qultum, kalian berkata. Ya Musa, Wahai Musa, lan nu'mina laka hatta. Lan ni maknanya tak akan pernah. Macam lan tarda, tak akan pernah reda. Angkal Yahud, orang-orang Yahudi tak akan pernah reda. Jadi lan tu maknanya dia tak akan. Jadi wa idz qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta, kami tak akan beriman laka kepadamu, hatta sehinggalah, narallaha, hatta ni maknanya sehingga, narallah, nara ni, ini apa kata dasar dia? Nara. Nara ni fi'il madhi ni tuan-tuan dan puan-puan. Sini ni adalah tanda fi'il mudhari'. Tanda fi'il mudhari' kan hamzah, nun, ya dan ta. Ni nara. Makna dia na tu simbol daripada fi'il mudhari'. Jadi kata dasar dia apa? Kata dasar dia sini tinggal huruf ra dengan ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, sebenarnya kata dasar dia adalah ra, hamzah dan ya. Tapi hamzah dia tak ada dekat sini, dihilangkan. Sebenarnya fi'il madhi dia ra'a yara. Macam ni. Ra'a yara. Ini dia sebenarnya. Ra'a yara. Yang ini pakai nun sebabkan bermaknakan kami. Ra'a yara. Jadi kata dasar dia adalah ra, hamzah dan ya. Inilah perkataan yang mempunyai kata dasar ra, hamzah dan ya. Jadi nara ini adalah jawaban dia untuk ayat yang pertama. Jadi hatta narallaha jahratan, sehingga ra'a tu makna dia apa tadi? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam kitab yang hijau tu, makna dia adalah melihat. Kalau nara ni melihat, sehingga kami melihat Allah jahratan, secara terang, jelas, nyata kami nak tengok Allah. Fa akhadhatkumus sa'iqatu. Fa sana tu maka atau lalu, oleh sebab itu, tu makna dia.
Akhadha. Akhadha mengambil sebenarnya makna dia. Kalau di sini ni makna dia as-sa'iqah ni makna dia halilintar. Lalu halilintar tu menyambar mereka. Jadi akhadha di sini ni makna dia bukan mengambil lagi, tapi makna dia menyambar. Menyambar tahu? Menyambar apa? Menyambar peti. Peti menyambar. Peti menyambar kamu. Wa antum tanzurun, dan kalian semua tanzurun, melihat. Tanzurun pun tanzurun. Ini fi'il mudhari tuan-tuan dan puan-puan. Yang waw nun ni adalah tanda ramai, yang ini tanda fi'il mudhari dia. Jadi tinggal huruf dia nun, zat dan ra. Ini kata dasar dia. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari dalam kamus kata dasar. Okey. Yang kedua, faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Faqul nadrib, maka kami faqulna. Jadi kalau qultum makna dia kalian berkata. Kalau faqulna, fa tu kan maka. Qulna. Kalau qulna jadi dia makna dia apa? Qulna. Qul ni kan makna dia berkata. Na ni simbol untuk pelaku kami. Kami berkata. Qultum, qulna. Dalam Al-Quran tu ada lagi yang lain. Qalu. Qalu. Ini makna dia. Ini qal ini berkata. Waw sana tu makna dia mereka berkata. Apa lagi? Qultu. Ada ke dalam Al-Quran? Ada lagi qultu, mungkin tuan-tuan pernah dengar. Qul, berkata tu ni saya. Jadi kalau qulna ini makna dia kami. Kami berkata. Faqul nadrib, maka kami berkata, idrib, pukullah. Faqul nadribuhu, maka pukullah ia. Bi ba'diha, dengan sebahagiannya. Ini ayat ni menceritakan tentang orang yang dibunuh, lalu disuruh untuk ada bahagian dari badan lembu. Jadi bahagian badan lembu ni disuruh, lalu orang disuruh untuk memukul yang dibunuh ni dengan bahagian lembu tu. Jadi ni kan ada orang dibunuh, lalu Allah nak bagi tahu, nampakkan macam mana orang yang dah dibunuh ni boleh hidup kembali. Macam mana cara dia? Cara dia adalah memukul orang dibunuh tu dengan bahagian badan lembu. Jadi pukul macam tu. Akhirnya nanti terhidupkan. Akhirnya nanti orang yang dibunuh tadi hidup, lalu dia membagi tahu siapa yang membunuh dia. Macam tu. Jadi faqul nadribuhu, maka kami katakan pukullah ia, orang yang dibunuh tu, bi ba'diha, dengan sebahagian dengan bahagian dari badan lembu. Kadzalika yuhyillahul mauta, begitulah Allah menghidupkan yang mati. Wa yuriikum, ni dia. Wa yuriikum. Wa yuriikum. Ini kata dasar dia adalah ra, hamzah dan ya. Yuriikum. Asal dia tuan-tuan dan puan-puan, ra'a, yura'i. Asal dia macam ni. Asal dia wa yuriikum. Ara yuri. Ara yuri. Asal dia macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Makna dia apa? Memperlihatkan. Dalam kamus kata dasar ni ada. Ni ara. Memperlihatkan. Ini ara. Dalam kamus kata dasar. Ara memperlihatkan. Yuri, ini fi'il mudhari' dia. Wazan dia apa? Wazan dia sebenarnya adalah af'ala. Af'ala. Yuf'ilu. Af'ala. Ra dia yang ni, lam dia ni, tapi hamzah dia tak ada. Hamzah dia tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Hamzah dia dipadamkan. Jadi wazan dia adalah af'ala. Jadi ara
ara yuri. Af'ala yuf'ilu. Tapi hamzah dia tak ada nampak di sana. Jadi wa yurikum la'allakum tak ada pun. Belum. Okey, teruskan. Okey, dah boleh. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, tadi line dia tak elok sangat, tak elok. Tak bagus. Jadi kita sambung lagi. Wa yurikum ayatihi. Dan Allah memperlihat dan yuhyil mauta yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Jadi seperti itulah Allah menghidupkan yang mati wa yurikum dan memperlihatkan kepada kalian semua ayatihi, tanda-tanda kebesarannya, la'allakum ta'qilun. Semoga saja kalian semua tu berakal atau menggunakan akal. Okey. Ini yang jadi dalam ayat yang kedua, yang perkataan yang mempunyai kata dasar ra, hamzah dan ya adalah yurikum. Yurikum. Yurikum ni asal dia seperti ni. Ara yuri. Kalau dalam kamus kata dasar, makna dia adalah memperlihatkan. Jadi kalau ayat yang pertama tadi kita terjumpa adalah ra'a yara. Ra'a yara makna dia melihat. Tapi kalau ara yuri makna dia memperlihatkan. Wazan dia dah berbeza dah tuan-tuan dan puan-puan. Ra'a yara wazan dia iaitunya fa'ala yaf'alu. Kalau sini ni wazan dia apa? Kalau sini wazan dia adalah af'ala yuf'ilu. Okey. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu. La tubtilu. Batal, jangan membatalkan, jangan merusak sadaqatikum, sedekah kalian. Jangan merusak sedekah kalian. Yang kalian sedekahkan tu, sadaqatikum ni sedekah, sadaqatikum bil manni wal adza. Al-manni. Al-manni ni kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam kamus kata dasar, ini alif lam ni padam Kata dasar dia adalah mim. Nunnya ada dua. Mim nun nun. Cari di kamus kata dasar Al-Quran yang buku hijau tu, cari yang mim nun nun. Maka akan terjumpa al-mannu. Makna dia apa? Menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, janganlah kamu merusak sedekah kalian tu bil manni, dengan cara mengungkit-ungkit sedekah tu. Wal adza. Al-adza ni makna dia menyakiti dan menyakiti, melukai. Maksud dia apa? Melukai orang yang kita berikan. Kita berikan dia sedekah, lalu tapi dalam ketika kita memberikan dia sedekah tu, secara tak langsung kita dah menyakiti hati dia. Ada dari perbuatan kita tu ketika kita memberikan sedekah yang tak kena langsung dengan hati dia. Itu tak boleh juga. Jadi tak boleh memberikan sedekah dengan cara mengungkit-ungkit, lepas tu mengungkit-ungkit ataupun dengan menyakiti orang yang kita berikan tersebut. Jadi perumpamaan dia kalladzi, seperti yunfiku, seperti orang yang menginfakkan. Yunfiku, anfaqa yunfiku, makna dia menginfakkan, malahu, hartanya, ria'an nas. Ria'an nas. Ri'a ni ria'un. Ria'an. Ria'un. Ini agak pelik sikit. Ini tuan-tuan dan puan-puan,
Ini adalah dalam bentuk kata ini adalah kata terbitan. Ni kata terbitan sebenarnya ni. Fi'il dia apa? Fi'il dia adalah ro'a. Fi'il dia adalah yura'i, macam ro'a, yura'i. Dalam kamus kata dasar mungkin ada, boleh tuan-tuan cari. Kata dasar adalah yura'i. Ni ro'a, yura'i. Ro'a, yura'i. Ni dia. Ro'a. Ini ada dalam kamus kata dasar. Ro'a, makna dia apa? Menunjuk-nunjuk. Itu fi'il madi saja. Kalau dalam kamus kata dasar ni memang selalu fi'il madi saja. Ro'a, yura'i. Makna dia apa? Menunjuk-nunjuk, riak. Dan ria'un ini dalam bentuk kata terbitan dia atau masdar. Kita dah pernah belajar masdar kan dalam kaedah terpilih. Jadi ri'a ni, ini kata dasar dia masih sama, iaitu ra, hamzah dan ya. Ra, hamzah dan ya. Ini kata dasar dia. Sama juga. Jadi kita dah terjumpa tiga bentuk, tiga jenis kata kerja yang mempunyai kata dasar yang sama. Yang pertama adalah ra'a yara. Makna dia melihat. Yang kedua ara yuri. Makna dia memperlihatkan. Wazan dia adalah af'ala yuf'ilu. Yang ketiga ra'a yura'i. Wazan dia fa'ala yufa'ilu. Jadi kalau wazan di sini ni adalah fa'ala yufa'ilu. Kalau sini wazan dia af'ala. Boleh tuan-tuan dan puan-puan rujuk pada muka surat 14. Di sana ada wazan-wazan. Jadi kalau ra'a yuri af'ala. Kalau ra'a yura'i fa'ala yufa'ilu. Kalau ra'a yura'i makna dia apa? Riak. Memperlihatkan. Hampir sama makna dia dengan ara yuri. Okey. Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak sedekah kalian tu bil manni wal adha, dengan cara mengungkit-ungkit ataupun menyakiti orang yang disedekahkan tu. Sebab perbuatan macam tadi tu kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Perbuatan tadi tu seumpama macam orang yang menginfakkan harta dia ria'an nas, dengan cara riak kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi itu perumpamaan kalau kita yang mengungkit-ungkit sedekah ataupun menyakiti orang lain dengan sedekah yang kita berikan kepadanya. Tak boleh. Okey. Kemudian 106 ayat yang surah Al-Baqarah yang terakhir, ayat yang 166 ni. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. إِذْ تَبَرَّأَ, dan ketika. Tabarra'a ni makna berlepas diri. Tabarra'a ni makna dia berlepas diri. Tabarra'a ni wazan dia Tabarra'a. Tuan-tuan dan puan-puan, wazan dia adalah tafa'ala. Tabarra'a, tafa'ala. Tabarra'a, tafa'ala. Jadi makna dia adalah berlepas diri. Ittabarra'a, dan ketika berlepas diri. Siapa yang berlepas diri? Alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti tu berlepas diri minalladzina taba'u, daripada orang yang mengikutinya. Maksudnya pada hari kiamat nanti tu,
orang-orang yang diikuti, para orang-orang yang diikuti, orang-orang yang pengetua-pengetua, lepas tu orang-orang famous, artis-artis semua yang diikuti tu, yang punya followers banyak, dia akan berlepas diri daripada orang yang mengikutinya. Dia tak ada tanggungjawab lagi dengan orang yang mengikutinya. Dia tak boleh bantu mereka. Kecuali lah orang-orang yang beriman. Kalau diikuti orang beriman, boleh dia bagi syafaat mungkin. Tapi kalau orang-orang ni alladzina tubi'u, orang yang diikuti ni dia berlepas diri daripada orang yang mengikutinya. Wara'ul azab, lalu dia melihat azab. Melihat azab. Wataqatta'at bihimul asbab, maka berhentilah, terputuslah hubungan antara mereka tu. Jadi pada hari kiamat nanti itu, para pengikut dengan yang diikuti tu, dia tak ada lagi, tak saling kenal mengenal lagi. Dia tak boleh lagi saling tolong menolong lagi. Cukup di dunia saja. Jadi sebaiknya di dunia ni kita mengikuti atau mengidolakan atau mempunyai panutan tu orang-orang yang soleh-soleh saja. Jadi boleh dia nanti bagi kita pertolongan atau syafaat. Okey. Jadi di sini ni yang mana yang perkataan yang mempunyai kata dasar ra, hamzah dan ya? Di sini tuan-tuan, wa ra'aul, ra'au. Ra'au ni tuan-tuan dan puan-puan, asal dia adalah ra'a plus ni. Ra'a ni maknanya kan melihat, sama dengan yang ni. Tapi ra'aul ni pakai waw. Waw tu bermaknakan mereka. Mereka. Jadi ra'au. Jadi kalau ditambahkan di sini ra'a. Yang ya di sini ni, yang ya yang ini ni dipadamkan, dihilangkan. Dihilangkan. Jadi dia ra'au. Lepas tu, selepas ra'au ni ada perkataan al-azab. Wa ra'aul azab. Sini sukun berjumpa dengan sukun. Huruf ni baris mati berjumpa dengan baris mati, sukun-sukun. Tak boleh dia tuan-tuan dan puan-puan. Maka kita kena bagi di sini ni baris depan. Sebab tu dalam ayat ni wa ra'aul azab. Sebenarnya dia ra'au, tapi sebabkan sukun berjumpa sukun, maka sini ni dibagi baris dhammah, wa ra'aul azab. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada 3 bentuk type jenis dari perkataan yang mempunyai kata dasar ra, hamzah dan ya yang kita jumpai dari ayat-ayat yang disenaraikan di sini. Yang pertama adalah ra'a yara, makna dia melihat. Yang kedua adalah ara yuri, memperlihatkan maknanya. Dia mempunyai wazan af'ala. Yang ketiga adalah ra'a yura'i. Wazan dia fa'ala yufa'ilu. Makna dia riya. Tapi dalam ayat ni yang kita jumpai dalam bentuk kata terbitan, ri'aun. Ri'aun ni dari perkataan ra'a yura'i. Yang ketiga, yang keempat, kita menjumpai perkataan ra'a juga, cuma dia dah bersambung dengan simbol pelaku yang waw. Jadi mereka melihat. Jadi ada banyak jenis perkataan yang mempunyai kata dasar ra, hamzah dan ya, sesuai dengan makna dia masing-masing. Kalau sini makna dia melihat, memperlihatkan, riak. Macam tu. Okey tuan-tuan dan puan-puan, semoga saja mudah dipahami. Jikalau ada soalan, sila ditanyakan. Mungkin itu saja dulu untuk hari ini. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi pada muka surat 25, latihan selanjutnya. Jadi semoga saja tuan-tuan dan puan-puan tetap bersama kita untuk selalu mempelajari bahasa Al-Quran ini, iaitu bahasa Arab. Dan semoga saja apa yang kita kongsikan boleh tuan-tuan dan puan-puan fahami, dan juga sebaiknya dianjurkan tuan-tuan dan puan-puan juga share apa kita kongsikan ataupun mengajari sanak saudara dan lain-lain. Mungkin itu saja terlebih dahulu pada pagi hari ini. Saya minta maaf atas segala kekurangan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Agong kita. Banyak memberi pencerahan faedah pada pagi yang mulia ni, banyak memberi kita istifadah, banyak beri kita sarapan rohani pada pagi ni. Latihan mengenai yang kata dasar dan juga kaedah terpilih. Alhamdulillah, seperti mana dijanjikan semalam, kita akan bincang mengenai dengan apa tu? Dalam kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dalam suratul Baqarah dan juga suratul Al-A'raf. Kisah Nabi Musa. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dah bincang semalam dalam kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kisah kaum dia. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan apa? Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Dalam surah Al-A'raf disebut wa qulu hittatun naghfir lakum khati'atikum. Nampak? Sekarang ni sebab apakah disebutkan perkataan udkhulu dan juga uskunu? Nampak? Wa idh qila lahum uskunu hadhihi alqaryah. Kita dah bincang semalam. Uskunu udkhulu. Kamu masuk, fakulu. Kemudian maka kamu makan. Masuk dulu baru makan. Ikut ta'qib, tertib wa ta'qib. Masuk dan makan. Tapi kalau uskunu tak diletakkan fakulu, fa. Kerana bila dah uskunu, dah tinggal dalam tu, kampung tu, buat apa lagi nak ikut tertib? Makan, tak perlu ikut tertib. Mana dalam rumah tu dia nak makan, makanlah. Tak perlu tertib. Sebab dia dah memang sedia ada. Dah tersedia depan dia, nak makan, makan. Tak ada tertib. Sekarang ni, kita nak bincang mengenai dengan wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun. Masuk dalam pintu, masuk ke pintu dalam keadaan sujud. Wa qulu hittatun naghfir lakum. Tapi dalam surah Al-A'raf dia kata wa qulu hittatun naghfir lakum. Sebab apakah didahulukan sujud ni pada suratul Baqarah? Betul Tuan-tuan lihat Quran. Kalau tak, tuan-tuan tak dapat hayati ni, dalam tuan-tuan buka dalam surah Al-Baqarah juzuk yang pertama, iaitu helaian yang ke-14. Okey. Nampak wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu syi'tum raghada wadkhulul baba sujjada. Masuk pintu dalam keadaan sujud. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Okey. Nampak Tuan-tuan buka lagi juzuk yang ke-9. Juzuk yang ke-9. Tuan-tuan lihat di mana juzuk ke-9? 5 lai. Tuan-tuan buka. Tuan-tuan tengok ayat ke berapa ni? 161. Wa idh qila lahum uskunu hadhihi al-qaryata wa kulu minha haythu syi'tum. Nampak? Wa kulu minha haythu syi'tum wa qulu hittatun wadkhulul baba sujjada. Kenapa wadkhulul baba sujjada letak belakang? Wa qulu hittatun letak depan. Berbeza dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah wadkhulul baba sujjada letak depan, wa qulu hittatun letak belakang. Naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Tuan-tuan nampak perbezaan dia? Okey. Sekarang ni tuan-tuan, kita berada pada sesi yang ketiga iaitu berkenaan dengan tadabbur Quran. Sebab apa ayat ni susunan dia lain, ayat ni susunan lain. Perkara yang pertama kita nak bagi tahu dalam suratul Baqarah, suratul Baqarah dia mengutamakan sujud. Kerana yang pertamanya, sujud ini dipanggil asyraf minal qaul. Asyraf lebih mulia daripada perkataan. Tuan-tuan tengok dalam suratul Baqarah,
Quran kata apa tadi? Wadkhulul baba sujjadan wa qulu. Sujud dengan qaul. Wa qulu tu perkataan qaul. Perkataan. Sujud dengan perkataan mana lagi mulia? Jadi sujud lebih mulia. Sebab dalam semayang pun kalau kita sujud tak baca pun tasbih subhana rabbiyal a'la, sah semayang. Sujud tu yang penting. Perkataan tu tak apa. Jadi maksudnya di sini nak bagi tahu sujud itu adalah asyraf, paling mulia dan paling tinggi berbanding dengan perkataan yang diungkapkan. Sebab itu dalam hadis sebut apa? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Tempat paling dekat antara hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Nampak Perkara yang kedua, dia ada dua sebab tu tadi perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kerana siyaqul ayah. Ayat ini, kisah ini menceritakan tentang perkara solat. Sebelum kisah Bani Israel tu, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Tuan-tuan nampak tak? Itu pada 4 line tadi Tuan-tuan perhatikan. Sebelum daripada ayat tu 3 line ayat 3 line. Sebelum daripada ayat 47 ada disebutkan pada ayat ke-43. Tuan-tuan lihat buka Quran Sebelum ayat 47 disebutkan pada ayat 43 wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah. Sebut solat lagi. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nampak? Cerita tentang solat je. Jadi sesuailah pada surah Al-Baqarah didahulukan perkataan solat, perkataan sujud. Sebab dia menceritakan tentang solat, rukuk dan solat, rukuk dan sujud. Kemudian pada surah Al-A'raf tak disebutkan sujud dulu. Bahkan disebutkan perkataan dulu. Wa qulu hittatun. Kemudian barulah wadkhulul baba sujjada. Sebab apa Sebab dia tak ada dua sebab ni. Okey. Boleh faham Seterusnya dalam surah Al-Baqarah, kita lihat lagi pada ayat yang kita bincangkan, ayat 58 dari surah Al-Baqarah. Disebutkan apa? Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Kami ampunkan dosa-dosa kamu. Nampak? Khatayakum dipanggil atas wazan jam'ul kasrah. Jam'ul kasrah ni dosa-dosa bukan sikit. Kasrah tu banyak, dosa-dosa yang banyak. Allah Ta'ala ampunkan. Jadi sesuailah pada tempat ini yang kita bincangkan kisah Nabi Musa, tempat dalam surah Al-Baqarah kisah Nabi Musa menceritakan tentang takrim dan juga ta'dadin ni'am, iaitu kita panggil menghitung. Allah Ta'ala sebut satu persatu ni'mat-ni'mat Allah kepada Bani Israel. Allah Ta'ala sebut kemuliaan-kemuliaan satu persatu Bani Israel. Sesuailah disebut Allah Ta'ala ampunkan dosa, bukan sikit, banyak dosa-dosa kamu yang diampunkan. Nampak dalam suratul Al-A'raf ayat ke berapa tadi? Ayat ke 161. 5 line juz 9. Disebut apa? Naghfir lakum khati'atikum. Sebab apa? Khatayakum. Khataya adalah jam'ul kasrah, dosa yang banyak. Khati'atikum. Khati'at jamak muannas salim. Setiap jamak salim, tak kira jamak muzakkar ataupun jamak muannas, semua itu dipanggil jam'ul qillah. Bila jam'ul qillah makna dosa-dosa yang sedikit. Sesuailah dalam surah Al-A'raf ini menceritakan tentang ta'nib, celaan, taqri', hinaan kepada orang-orang Bani Israel. Sesuailah Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka, tapi dosa-dosa yang sikit, jam'ul qillah, plural yang qillah, sedikit.
Kemudian kita lihat lagi dalam ayat 161 suratul A'raf tidak disebutkan waw wasanazidul muhsinin. Tapi dalam ayat surah Al-Baqarah ayat ke-58 disebutkan wasanazidul muhsinin, ada waw. Waw itu memberi satu petunjuk kepada kita dalam suratul Baqarah, nak bagi tahu alal ihtimam wa tanwi'. Ihtimam supaya kita ambil perhatian, iaitu Allah Ta'ala bukan saja mengampunkan dosa-dosa yang begitu banyak dosa-dosa kamu, tetapi Allah Ta'ala juga membalas kebaikan orang-orang yang membuat baik, menambahkan pahala orang-orang yang membuat baik. Nampak? Macam seolah-olah nak ayat penegasan lah. Sebab tu dia letakkan waw, supaya kita ambil peringatan. Dan dalam masa yang sama nak bagi tahu tanwi', pelbagai variasi. Untuk orang Bani Israel ni, mereka bukan kata dapat makan benda yang enak, bahkan mereka juga diampunkan dosa, mereka juga akan, orang-orang yang baik di kalangan mereka akan ditambahkan lagi pahalanya. Nampak? Tapi dalam surah Al-A'raf tak disebut, sebab bukan nak cerita tentang nikmat, cerita tentang celaan, tak perlulah ditambahkan waw. Okey. Kemudian kita lihat lagi dalam suratul Baqarah ayat ke-59 pula. Kisah kaum Nabi Musa ni. Fabaddala alladhina zalamu qawlan. Allah Ta'ala menggantikan orang-orang yang zalim dari segi perkataan dengan orang yang dikatakan bagi mereka. Selain orang dikatakan bagi mereka, fa anzalna 'alal ladzina zalamu. Okey. Kemudian kita lihat pada ayat yang ke suratul A'raf ayat ke-60 162. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا. Allah Ta'ala menggantikan orang yang zalim di kalangan mereka perkataan atau perintah bukan yang dikatakan bagi mereka. Sekarang ni kita nak sebut perbezaan apa ni? Perbezaannya dalam suratul A'raf disebutkan minhum qawlan, minhum. Dalam suratul Baqarah tidak disebutkan minhum. Fabaddalal ladzina zalamu, tak ada minhum pun, terus qawlan. Jadi apa munasabah dia? Perbezaan dia sampai diambil kira walaupun satu perkataan minhum. Tuan-tuan lihat dalam suratul Al-A'raf disebut pada ayat ke-159. Ayat bawah sekali tu. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Nampak ada tambah min tu. Min. Ini makna pada awal ayat ni. Wa min. Di kalangan kaum Nabi Musa ada satu umat, satu kelompok yang mereka memberi petunjuk dengan kebenaran. Mana ada orang yang baik. Wa bihi ya'dilun, mereka berlaku adil. Jadi maknanya di kalangan Bani Israel yang Quran duk cela dalam suratul A'raf ni, sebenarnya ada satu kelompok, mereka ni orang baik. Mereka berlaku adil. Munasabahnya bila di awal tak wa min qaumi Musa, di kalangan kaum Nabi Musa ada orang yang baik, bukan dipukul sama rata semua jahat. Pada ayat ke-162 diakhiri pula kisah Nabi Musa ni, kaum Nabi Musa menceritakan mengenai dengan orang yang jahat, orang yang tidak baik. Di kalangan Bani Israel disebutkan minhum, di kalangan mereka ada juga orang yang jahat. Nampak tuan-tuan dan juga perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi min qaumi Musa ayat 159 suratul A'raf, min itu adalah litakhsis. Maknanya di kalangan, ada spesifik di kalangan umat Nabi Musa yang baik. Okey. Dan pada akhir kisah ini maka disebutkan juga minhum qawlan, minhum untuk mutabaqah, untuk samakan dengan yang pertama. Yang pertama ada min,
Orang yang jahat pun kena ada min juga. Ya, makna min tabaidiyah, sebahagian. Okey. Okey. Dalam surah Baqarah tak sebut min lah sebab dia tak ada kena-mengena pun. Apa nak sebut min? Okey. Kemudian kita lihat lagi dalam surah apa ni? Dalam surah Al-A'raf kita lihat apa? Quran menyebut fa arsalna 'alal ladzina zalamu rijsan. Nampak tak tuan-tuan? Fa arsalna 'alal ladzi, kami turunkan kepada mereka siksaan azab daripada langit. Tapi dalam suratul Al-Baqarah, tuan-tuan, dalam suratul Baqarah pada ayat ke berapa tu? Ayat ke-59. Quran tak gunakan arsalna, Quran gunakan fa'anzalna. Kami turunkan kepada orang yang zalim siksaan. Apa beza anzala dan juga arsala? Anzala disebut dalam surah Baqarah, arsala disebut dalam surah suratul A'raf. Tuan-tuan, antara anzala dengan arsala mana lebih dahsyat, lebih hebat, lebih teruk? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan sidang pendengar dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arsala itu hukumannya, siksaannya lebih dahsyat berbanding dengan anzala. Sebab itu dalam suratul A'raf diletakkan arsalna, arsala tidak diletakkan anzalna. Sebab itu dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim. Sebab apa Quran tak kata wa anzala alaihim? Quran sebut wa arsala alaihim tayran ababil. Burung turunkan kepada mereka batu ababil. Tapi disebut arsala sebab arsala itu lebih dahsyat, lebih hebat. Okey. Kemudian al-inzal, anzala yunzilu inzal, dia memberi satu petunjuk kepada kita, iaitu perkara yang baru berlaku. Berlaku dia pada baru berlaku. Okey, itu anzala yunzilu inzal. Bila sebut tentang arsala yursilu irsalan, dia memberi satu petunjuk yang mana dikuasai kesemuanya dan dibinasakan secara total. Okey. Sebab itu kalau kita lihat arsala yursilu wa arsala alaihim tayran ababil, Allah Taala hantar burung ababil. Adakah dia bunuh sebahagian dia tentera Abrahah? Tidak, semua tentera Abrahah dia binasakan. Nampak dengan batu ababil daripada neraka Jahannam. Sebab itu letakkan arsala. Dari satu sudut yang lain, lafaz arsala yursilu irsal banyak dalam suratul A'raf, tapi sedikit pada suratul Baqarah. Datang perkataan arsala yursilu irsalan wa mursalan, datang perkataan ini dan juga mustaq dia. Mustaq tak kira lah PL ke verb ke dia ataupun noun ke dia, isim masdar ke dia datang dalam suratul A'raf 30 kali. 30 kali suratul A'raf disebut perkataan apa? Arsala yursilu irsalan. Tapi dalam surah Baqarah disebut arsala yursilu irsalan 17 kali ya, sikit. Sebab tu digunakan juga, itu dari sudut yang lain lah. Dari sudut, dari aspek yang lain. Okey. Dalam kitab Burhan, karangan Imam Al-Kirmani, dia kata dibuat takbir al-irsal pada suratul A'raf, tidak pada suratul Baqarah, iaitu fa'arsalna alaihim, tidak disebutkan fa'anzalna alaihim, kerana rasul dan juga risalah banyak disebut dalam suratul A'raf. Banyak dalam suratul A'raf ni banyak disebut ar-risalah, banyak disebut ar-rasul. Jadi nak sesuaikan apa yang sebelumnya, kerana itulah diletakkan perkataan arsala fa arsalna.
Okey. Dalam surah Al-Baqarah disebut apa? Fa'anzalna 'alaihim rijzam minas samaa'i bima kanu yafsuqun. Dalam suratul A'raf ayat 106 disebutkan fa'arsalna 'alaihim rijzam minas samaa'i bima kanu yadhlimun. Apa perbezaan ni yafsuqun dengan yadhlimun? Kerana zalim itu lebih dahsyat daripada fasik. Antara zalim dan juga fasik, dua-dua tak baik, dua-dua jahat. Tapi dalam suratul A'raf ni kita bagi tahu adalah maqam taqri' dan juga ta'nib, celaan, hinaan. Jadi sesuai letak perkataan yadhlimun, kerana zalim itu lebih hebat, lebih dahsyat, lebih teruk daripada fasik. Okey. Jadi cukup dulu setakat ini mengenai dengan perkataan kisah Nabi Musa dan juga kaumnya, perbezaan yang halus dalam suratul Baqarah dan juga suratul A'raf. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Kita ada pertanyaan di situ, kita terus menutup tirai majlis kita pada pagi yang mulia ini. Perkara ada dua pesanan saya di sini. Yang pertama, siapa yang masih belum mendapatkan buku ni, kita jual package buku teks dan buku ni, dapatkan dengan sesegera yang mungkin. Kita akan hantar dengan cepat, dengan segera, insya-Allah. Okey, kerana buku ni amat penting. Kita ada page Facebook kita, Pusat Tahfiz At-Taqwa. Boleh layari daripada siri 1 sampailah ke hari ini, siri yang ke-57. Dan juga boleh layari juga YouTube kami, Pusat Ilmu At-Taqwa. Dan ada juga letakkan siri ni daripada awal sampailah ke hari ini. Dan di sana juga ada kita bentangkan, kita presentkan dalam bab ilmu-ilmu nahu, ilmu-ilmu saraf. Tuan-tuan boleh mengambil istifadah di sana. Dan di sana juga kita ada rakamkan beberapa episod mengenai dengan bab apa kita panggil, bab solat, bermula daripada takbiratul ihram, niat, sehinggalah ke salam, mengikut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan pelbagai lagi variasi yang ada dalam page kami, tuan-tuan boleh layari dan dapatkan di sana apa benda input-input yang terkini. Dan yang terakhir, saya harapkan ilmu yang kita dapat pada pagi yang mulia ini mengenai dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, kitab Al-Quran, keagungan tadabbur kitab Al-Quran ini, saya harapkan tuan-tuan tekanlah butang share. Kita ada dua ni, satu tadi siaran yang terputus, kita buat satu lagi rakaman yang kedua. Diminta tuan-tuan tekan butang share supaya istifadah ni menyeluruh, dapat kepada rakan-rakan Facebook kita, rakan-rakan WhatsApp kita, supaya mereka juga ingin dan tahu untuk mempelajari bahasa Arab. Kerana kita tahu bila ramai orang yang nak, cuma input ni, rakaman tak sampai lagi kepada mereka. Kalau mereka sampai, insya-Allah mereka akan ingat, mereka akan ikut. Terutamanya orang-orang tua, mereka amat minat, cumanya mereka tak sampai input ni kepada mereka. Jadi mudah-mudahan dengan sebab tuan-tuan tekan butang share, kadang-kadang orang yang kita lihat dia tak minat pun untuk mempelajari, mendalami Al-Quran, last sekali dialah orang yang paling minat untuk mendalami Al-Quran. Cukup sekadar itu. Saya memohon maaf sekiranya ada kekurangan dan tersilap kata. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita, insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.